Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid cikgu. Baiklah semua, kembali lagi kita dalam satu lagi video baharu. Okey, dalam video ini kita akan mempelajari tajuk reka bentuk industri di dalam pendidikan seni visual tingkatan 2. Okey, jadi tajuk ini dia terkandung di dalam bidang reka bentuk. Baiklah murid-murid semua, seperti biasa sebelum kita memulakan pembelajaran kita, cikgu akan menerangkan serba sedikit standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi tajuk ini. Okey, standard kandungannya ialah 7.1 pemahaman terhadap reka bentuk industri dalam bidang reka bentuk. 7.2 eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan lakaran dan lukisan perincian dalam reka bentuk industri. 7.3 penzahiran idea dan juga konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang terakhir 7.4 penghayatan terhadap hasil karya reka bentuk industri dengan menggunakan bahasa seni visual. Baiklah, itu adalah sedikit penerangan mengenai standard kandungan bagi tajuk ini. Seterusnya, cikgu akan menerangkan standard pembelajaran bagi tajuk reka bentuk industri. Baiklah, standard pembelajaran yang pertama adalah 7.11 memerihalkan sejarah perkembangan reka bentuk industri. Jadi pada video ini kita akan mempelajari sejarah perkembangan reka bentuk industri. Seterusnya 7.12 menjelaskan prinsip reka bentuk industri dari aspek yang pertama, bidang reka bentuk, iaitu kita akan mempelajari reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan juga reka bentuk otomotif. Yang kedua adalah peranan dan juga fungsi reka bentuk industri. Yang ketiga, prinsip dan elemen reka bentuk industri. Dan yang terakhir adalah ergonomik dalam reka bentuk industri. Baiklah murid-murid semua, itu adalah serba sedikit penerangan mengenai standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi tajuk ini. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembelajaran kita. Okey. Yang pertama, macam cikgu dah bagi tahu tadi, kita akan mempelajari serba sedikit sejarah perkembangan reka bentuk industri. Okey. Perkembangan reka bentuk industri ini dia berlaku sejajar dengan perkembangan revolusi perindustrian di Eropah pada penghujung abad ke-18. Okey, semasa revolusi ini, banyak ciptaan baharu telah dihasilkan dalam pelbagai bidang seperti pengangkutan, komunikasi, pertanian dan juga perusahaan. Okey, antara contoh-contoh pengangkutan yang telah dicipta pada zaman dahulu adalah kereta api dan juga typewriter. Okey. Seterusnya, perkembangan reka bentuk industri di Malaysia dapat dikesan dengan pengenalan kursus reka bentuk industri pada tahun 1967 di Institut Teknologi Mara atau kini digelar UiTM. Okey, pada tahun 1980-an pula, Fakulti Kejuruteraan Mechanical Universiti Teknologi Malaysia telah memperkenalkan bidang reka bentuk industri ini. Okey, antara produk terkenal hasil reka bentuk industri di Malaysia ialah kereta Proton Saga yang dilancarkan pada tahun 1985. Ini adalah produk terkenal hasil ciptaan revolusi reka bentuk industri di Malaysia, iaitu kereta Proton Saga. Kereta ini sangat famous pada tahun 1985. Okey, setelah itu bidang reka bentuk industri terus berkembang maju. Okey, penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM menunjukkan kepentingan industri ini sejajar dengan perkembangan teknologi masa kini. Okey, baiklah murid-murid, itu adalah sedikit pengenalan mengenai sejarah perkembangan reka bentuk industri di Malaysia. Jadi, cikgu ada soalan nak tanya. Apakah produk hasil reka bentuk industri yang terkenal di Malaysia? Boleh komen dekat bawah di ruangan komen.
Okey, seterusnya kita lihat pula pada prinsip reka bentuk industri. Okey, bidang reka bentuk industri. Reka bentuk industri merupakan bidang yang terlibat dalam penghasilan produk melalui proses reka bentuk dan juga pengeluaran. Okey, bidang ini terbahagi kepada 3 iaitu reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan juga reka bentuk automotif. Okey, jadi mari kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama adalah reka bentuk produk. Okey, reka bentuk produk ni dia merangkumi perkakasan domestik. Domestik ni maksudnya boleh dipasarkan, aksesori, peralatan elektrik dan juga sebagainya. Okey, produk dengan reka bentuk yang menarik dan baik dan juga berfungsi akan menjadi pilihan pengguna selain daripada faktor harga. Okey. Sebelum macam kalau kita beli barang tu kan, kalau kita pergi supermarket, kita pergi nak beli barang elektrik dan sebagainya, selain kepada kita tengok harga, kita akan juga tengok kepada fungsi produk tu. Selain tu juga kita akan tengok sama ada reka bentuk produk tu menarik tak. Kalau menarik mestilah kita akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Okey. Kita lihat pula kepada reka bentuk perabot. Okey, reka bentuk perabot ni dia meliputi rekaan perabot kontemporari dan juga moden seperti reka bentuk meja, kerusi, katil, kabinet, rak dan almari. Okey, reka bentuk perabot yang baik akan menyumbang ke arah penggunaan kos, bahan dan juga penjimatan ruang. Okey, macam kita tengok dekat sini, ini adalah kerusi malas, dua-dua kerusi malas. Akan tetapi ini kerusi malas yang kita guna zaman dahulu lah, dan ini adalah kerusi malas yang telah dimodenkan design dia. Sama juga dengan meja dan juga sofa ni. Okey. Seterusnya adalah reka bentuk automotif. Okey, reka bentuk automotif pula melibatkan reka bentuk styling dan juga konsep kenderaan darat, udara dan laut seperti motosikal, kereta, jet, kapal laut dan juga bot. Okey, penampilan reka bentuk automotif yang menarik akan menampakkan kehebatan produk kerana ia sebahagian daripada reka bentuk. Okey, penyesuaian produk dengan keadaan fizikal dan mental pengguna juga diambil kira sebagai faktor kemanusiaan dan juga ergonomi. Okey, sebelum designer tu dia nak designkan kereta ke, kereta api ke, kapal terbang ke, dia mestilah mementingkan faktor keselamatan pengguna sebelum menaiki kereta tersebut. Jadi dia perlu test dululah supaya kereta tu selamat untuk pengguna dan boleh mengelakkan kemalangan dan sebagainya lah. Okey, gabungan teknologi mampu menonjolkan kreativiti dan juga imajinasi mereka. Tadi cikgu dah explain kan apa tu reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan juga reka bentuk automotif. Jadi soalan yang kedua yang cikgu nak tanya, apakah bidang yang melambangkan gambar rajah di atas? A. Bidang reka bentuk produk, B. Bidang reka bentuk automotif dan C. Bidang reka bentuk perabot. Mana satu jawapan dia? Kamu boleh komen di ruangan komen di bawah. Okey. Seterusnya, mari kita lihat pula kepada peranan dan juga fungsi reka bentuk industri. Okey, peranan dan reka bentuk industri ni sangat penting. Ini kerana faktor reka bentuk ni dia berkait rapat dengan fungsi produk bagi memenuhi keselesaan dan juga keperluan harian manusia. Okey, penentuan reka bentuk industri adalah berdasarkan kepada bentuk mengikut fungsi dan juga fungsi mengikut bentuk. Apa yang cikgu cakap ni? Jom kita tengok. Okey, yang pertama adalah bentuk mengikut fungsi. Okey, reka bentuk lebih memberi tumpuan kepada aspek fungsi tanpa menekankan sudut estetik, ergonomik dan kesesuaian reka bentuk produk. Maksudnya bentuk dia tu dia tak menekankan sangat sama ada dia tu cantik ataupun tak. Jadi yang penting produk tu berfungsi, kita boleh guna dan kita boleh pakai. Okey, manakala fungsi mengikut bentuk ni pula, okey, reka bentuk lebih memberi penekanan kepada aspek bentuk luaran dan juga nilai estetik produk tanpa mengambil kira aspek fungsi yang akan digabungkan dalam reka bentuk produk. Okey, kalau yang fungsi mengikut bentuk ni, dia lebih menekankan kecantikan produk tersebut tanpa tidak mementingkan sangat fungsi tersebut. Okey, macam kalau kita tengok contoh ni kasut ni,
Sama je kalau kita nak ikutkan fungsi dia, tapi kalau fungsi mengikut bentuk ni dia lebih menekankan nilai estetik. Kita tengok pun cantik. Kalau yang macam ni kita tengok biasa-biasa je kan. Okey, itu adalah peranan dan juga fungsi reka bentuk industri. Okey, reka bentuk industri juga berperanan dalam membangunkan ekonomi negara. Pelbagai sektor boleh diwujudkan melalui reka bentuk industri yang mampu memangkin dan menjana ekonomi. Selain itu, banyak peluang pekerjaan mampu ditawarkan di dalam bidang ini. Okey, bila dah ada designer menghasilkan kasut, kita akan buka kilang. Bila kita buka kilang, kita akan memerlukan pekerja. Jadi pekerja tu akan menghasilkan kasut, kita akan memasarkan kasut tu. Di samping kita memasarkan kasut, kita juga boleh meningkatkan ekonomi negara kita. Okey, tahukah anda proses reka bentuk industri ni? Yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Contohnya, macam zaman dulu kita tak pakai kasut, tapi designer dia kena pasti masalah. Kalau kita tak pakai kasut, kita akan sakit kaki. Jadi seterusnya dia kena pasti masalah, dia akan kumpul maklumat. Dia akan tanyalah orang ramai. Okey, kalau tak pakai kasut, nanti kaki kita akan terluka dan sebagainya. Kemudian dia akan membuat kajian dan juga penyelidikan seperti bahan yang sesuai untuk digunakan untuk membuat kasut, jenis material dia dan sebagainya lah. Seterusnya, designer tu dia akan menghasilkan mock-up kasut. Kemudian dia akan membuat perbincangan dan persembahan kasut yang telah dia ciptakan. Kemudian selepas perbincangan, mereka akan membuat penambahbaikan sama ada kasut itu selamat, berkesan dan sebagainya lah. Kemudian dia akan memperbaiki dan menyempurnakan reka bentuk dia. Kemudian dia akan membuat prototype, iaitu produk yang telah siap, dan dia akan membuat promosi, iaitu dia akan memasarkan kasutnya di pasar raya, kedai-kedai kasut dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya, prinsip dan juga elemen. Okey, prinsip reka bentuk industri ni dia merupakan satu gambaran tentang cara kita mengamati dan memproses maklumat visual bagi menghasilkan idea dan juga image dalam bentuk 2D ataupun 2 dimensi lah. Okey, prinsip ini dia membantu mereka menggunakan elemen dan juga menjadikan image visual lebih menarik. Okey, elemen reka bentuk pula ialah elemen asas seni reka yang diaplikasikan dalam pelbagai unsur dan juga komposisi reka bentuk. Ingat tak elemen dan juga unsur seni iaitu apa? Kita ada kepelbagaian, kita ada warna, kita ada emphasis dan sebagainya lah. Okey, selain itu, faktor kreativiti dan ergonomik penting dalam menghasilkan reka bentuk sebelum barangan produk itu dapat dipasarkan. Okey, jom kita tengok prinsip dan juga elemen dalam reka bentuk industri. Okey, yang pertama adalah kesatuan. Okey, kesatuan ni dia akan menimbulkan kesan sepadu, lengkap dan memberi impak idea yang menyeluruh. Seterusnya adalah kontra dan juga penegasan. Okey, bila kita menghasilkan contohnya sofa atau perabot, designer akan menghasilkan desain yang menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan. Jadi bila kita tengok pun kita rasa tertarik, kita rasa nak fokus je kat benda tu, dan bila kita tengok tu dia tak sama macam produk-produk yang biasa kita tengok, dia lain. Jadi dia dapat mengelakkan kebosanan. Seterusnya, keseimbangan, iaitu kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan. Okay, contohnya, sebagai contoh, kita nak menghasilkan atau mencipta kerusi. Jadi kerusi itu perlulah seimbang. Kalau kerusi itu tak seimbang, nanti dia sengit sebelah, kita boleh jatuh ataupun mendapat sakit lah. Seterusnya adalah kepelbagaian, iaitu memberi gaya, variasi, tenaga idea berbeza dan juga daya tarikan dalam gubahan. Maksudnya, kalau macam tadi kasut tu kan, dia fungsi dia sama je. Tapi satu lagi tu dia lebih mementingkan nilai estetik. Jadi dia akan ada perbezaan dan kepelbagaian lah dalam desain kasut tu. Seterusnya adalah ruang. Okey, penggunaan perspektif mengikut kesesuaian jarak dan juga kedudukan. Maksudnya sebagai contoh, jika designer tu nak mencipta kereta, dia mestilah mencipta kereta yang
perspektif dia tu kereta tu selamat, dia sesuai dengan jarak yang kita nak tuju tu dan kedudukan seat-seat dalam kereta tu. Jadi dia perlukan ruang supaya penumpang pun selesa nak ada dalam kereta tu. Okey, seterusnya yang terakhir ialah ergonomik. Okey, ergonomik ni ialah salah satu disiplin mengenai kebolehan, had dan ciri-ciri manusia yang berkaitan dengan reka bentuk. Okey, ergonomik ni dia memainkan peranan penting dalam penghasilan produk agar dapat digunakan secara efisien dan juga efektif. Aspek-aspek seperti keselamatan, keselesaan, kesesuaian, kemudahan dalam penjagaan dan pembaik pulih serta ketahanan perlu dipertimbangkan dalam penghasilan produk. Macam cikgu dah bagi tahu tadilah, kalau kita nak cipta kasut ke, baju ke, kereta ke, kita kena tahu dulu baju tu, kasut tu dia ketahanan dia sampai bila. Kereta tu kalau macam kereta, kita bukan nak pakai setahun dua kan, kita mesti nak guna kereta tu lama. Jadi tahap ketahanan kereta tu perlu dipertimbangkan semasa mereka tu menghasilkan produk dia. Okey, baiklah murid-murid semua, seterusnya cikgu akan menceritakan objektif ergonomik di dalam reka bentuk industri. Okey, yang pertama ialah dia dapat meningkatkan tahap keberkesanan dan kecekapan kerja atau sebarang aktiviti yang dilaksanakan seperti mengurangkan kesalahan, meningkatkan produktiviti dan memudahkan kerja. Dan yang seterusnya ialah objektif ergonomik dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif seperti keselamatan, keselesaan, kualiti kerja, mengurangkan kepenatan tekanan. Okey, baiklah murid-murid, kita dah sampai di rumusan pembelajaran kita. Okey, macam yang awal tadi, cikgu dah explain sejarah perkembangan reka bentuk industri di Malaysia, iaitu kesan revolusi perindustrian di Eropah, ataupun seterusnya kursus reka bentuk industri yang diperkenalkan di Institut Teknologi Mara ataupun kini yang digelar UiTM. Produk terkenal yang telah dihasilkan oleh negara Malaysia iaitu kereta Proton Saga. Okey, seterusnya adalah penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia ataupun MRM. Seterusnya, tadi cikgu juga telah explainkan kepada kamu semua peranan dan juga fungsi reka bentuk industri, iaitu bentuk mengikut fungsi yang menekankan fungsi dan kegunaannya. Dan yang seterusnya, fungsi mengikut bentuk yang menekankan bentuk dan juga rupa. Dan yang terakhir, dia dapat membangunkan dan menjana ekonomi negara. Seterusnya, kita juga dah belajar 3 bidang dalam reka bentuk industri, iaitu reka bentuk produk seperti setrika baju, jam dan sebagainya lah, ataupun peralatan elektrik ya. Okey, seterusnya adalah reka bentuk perabot seperti sofa, meja, almari dan sebagainya, dan juga reka bentuk automotif seperti kapal terbang, kereta, motosikal dan sebagainya. Seterusnya, kita juga telah mempelajari prinsip dan juga elemen dalam reka bentuk industri, iaitu mengaplikasikan bahasa seni visual dan menitik beratkan faktor kreativiti, keselamatan dan juga ergonomik dalam hasil ciptaan. Dan yang terakhir, iaitu ergonomi. Okey, ergonomik ni dia sangat penting agar produk dapat digunakan secara efisien dan juga efektif, mementingkan aspek keselamatan, ketahanan, keselesaan dan juga kesesuaian, kemudahan penjagaan dan juga pembaik pulih. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.